Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 110 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 5,223 kes, iaitu bersamaan dengan 77.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 16 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 9 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ini merupakan kes harian terendah yang pernah dicatatkan sejak kebelakangan ini. Ingin dimaklumkan juga daripada 16 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 3 kes import dan 13 kes penularan tempatan. Oleh itu, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,742 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,410 kes. Sehingga kini seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 109 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Sempena Hari Jururawat Sedunia pada hari ini iaitu 12 Mei 2020, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jururawat di Malaysia. Sambutan tahun ini bertemakan A Voice to Lead, Nursing the World to Health. Sememangnya bertepatan bagi menghargai sumbangan dan pengorbanan semua jururawat yang sentiasa cekal dan tabah menghadapi cabaran penularan COVID-19. Anda ada wira yang tidak didendangkan dan Kementerian Kesihatan sentiasa menghargai jasa dan bakti anda semua. Aktiviti surveillance bertindak sebagai sistem amaran awal iaitu early warning dan pengesanan awal early detection bagi jangkitan COVID-19 di Malaysia. Aktiviti surveillance ini merangkumi yang pertama, surveillance klinikal iaitu pengesanan dan pensampelan kes-kes influenza-like illness di lokasi Sentinel iaitu klinik-klinik yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan di seluruh negara, dan kes-kes severe acute respiratory infection di semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Setakat minggu EPID ke-18, sebanyak 9,010 sampel telah diambil daripada pesakit kes Aili dan Sari. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 81 sampel disahkan positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Kes Aili, 14 kes positif COVID-19 daripada 1,594 sampel, iaitu 0.9%. Kes Sari, 67 kes positif COVID-19 daripada 7,416 sampel, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Secara keseluruhan, terdapat penurunan kes positif COVID-19 yang dikesan melalui Sari. Jika dibandingkan pada minggu EPID ke-13, kadar positif adalah sebanyak 8.7%, iaitu 25 kes dikesan daripada 288 sampel Sari. Manakala pada minggu EPID ke-18 pula, kadar positif adalah 0.13%, iaitu 1 kes dikesan daripada 772 sampel Sari. Ini menunjukkan pengesanan kes Sari yang serius dan sederhana serius di kalangan pesakit COVID-19 adalah semakin berkurangan.
Yang kedua, saringan COVID-19 bagi anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 12 Mei 2020, di mana sebanyak 11,470 sampel telah diambil. Seramai 65 anggota Kementerian Kesihatan Malaysia telah dikesan positif COVID-19. Yang ketiga ialah saringan COVID-19 ke atas semua pesakit sebelum menjalani pembedahan kecemasan dan separa kecemasan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga 12 Mei 2020 terdapat 7 kes yang telah dikesan positif daripada 8,528 jumlah pesakit yang disaring, iaitu bersamaan dengan 0.08%. Kementerian Kesihatan Malaysia juga menjalankan analisa surveillance pasif di mana ia merangkumi notifikasi yang diterima di Crisis Preparedness dan Response Center Kebangsaan bagi kes-kes yang telah dikesan sebagai person under investigation daripada fasilitis KKM dan swasta. Setakat ini terdapat 95 kes positif dikesan daripada 30,155 ujian yang dijalankan di makmal-makmal swasta, iaitu bersamaan dengan 0.32%. Aktiviti surveillance di negara kita telah dipergiatkan dengan proaktif dan banyak ujian makmal telah dijalankan. Meskipun begitu, kadar positif yang dikesan melalui aktiviti surveillance adalah menurun dan kekal rendah buat masa ini. Walau bagaimanapun, pihak Kementerian Kesihatan menyeru supaya masyarakat tidak leka dengan trend penurunan ini. Sekali lagi, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menekankan bahawa kepatuhan orang ramai kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat serta kelaziman dan norma baru adalah amat penting dalam menentukan kadar kes positif COVID-19 di Malaysia. Aktiviti surveillance ini akan diteruskan untuk mencapai objektif sebagai sistem amaran awal serta dipertingkatkan lagi dari masa ke semasa dengan pertambahan lokasi Sentinel Klinik bagi mengesan COVID-19 di kalangan masyarakat. Susulan itu, rakyat Malaysia perlu memainkan peranan masing-masing dalam memerangi wabak COVID-19 dengan yang pertama, elakkan keluar dari rumah kecuali untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Yang kedua, mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang ketiga, elakkan amalan kunjung-mengunjung termasuk pada musim perayaan untuk memastikan kesihatan dan keselamatan masyarakat. Lindungilah warga emas dan juga bayi ataupun anak-anak kita. Yang keempat, mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang kelima, amat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau tempat orang ramai terkumpul. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, saya ke laporan kluster COVID-19 di kawasan PKPD di Malaysia sehingga 12 Mei 2020 yang melibatkan 3 kawasan. Lokaliti yang pertama ialah Pusat Bandar Utara dan kawasan Pasar Borong, Kuala Lumpur. Didapati tiada pertambahan kes dan jumlah kes positif adalah 197 dan 83 adalah kes di luar PKPD dan melibatkan 120 bukan warga negara. Lokaliti yang kedua ialah Selayang Baru, juga tiada pertambahan kes, kekal dengan 52 kes dan melibatkan 36 bukan warga negara. Lokaliti kawasan Pasar Jalan Osman tak ada pertambahan kes, kekal dengan 27 kes dan melibatkan 2 kes di luar PKPD dan juga 21 adalah bukan warga negara.
Seterusnya, laporan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling setakat ini, bilangan sampel yang diambil dan diuji adalah 37,294 dan bilangan kes yang positif ada 2,346 melibatkan 5 generasi. Tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya, diperkenal pasti 18,728 pelajar, guru dan kaki tangan dari 370 madrasah dan sekolah tahfiz. 11,542 individu telah disaring dan diuji. Daripada jumlah tersebut, kes yang positif adalah 445, iaitu bersamaan dengan 3.9%. Daripada 150 pasar yang dalam pemantauan Kementerian Kesihatan, 29,850 individu telah dikenal pasti dan 25,260 telah diuji dan kes yang positif adalah 247, iaitu bersamaan dengan 1%. Seterusnya, daripada 31,591 individu warga negara Malaysia yang telah pulang pada luar negara, mereka telah dikuarantinkan dan diuji dan didapati 356 adalah positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 1.12%, iaitu ada pertambahan 3 kes kalau dibandingkan dengan semalam. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian makmal COVID-19 sehingga 11 Mei 2020, kapasiti maksima ialah 20,635 sampel dan semalam kita melaksanakan 17,788, iaitu bersamaan dengan 86%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 12 Mei 2020, iaitu kluster pengawal keselamatan ceras, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes 15 dan lain-lain 32 kluster tiada pertambahan kes setakat ini. Dan saya buka kepada soalan, silakan. Good evening, Dato'. Joseph from the Star. Okay, many countries around the world have already begun easing restrictions for COVID-19. However, we have seen emergence of new clusters in Wuhan, for example, in Korea as well, a country that we look up to in managing COVID-19. So there is a fear of a second wave globally. Is this a concern for MOH, and how are we going to manage in case it happens, and would the MCO, for example, be brought back if it has to happen? Thanks. Thank you very much for the question. I think that's a very important question. And indeed, many countries are worried about the second wave. And we are equally worried about the second wave the same. But more importantly is today we have implemented the MCO or PKP 1, 2, 3 and 4. Today you have seen the success of the PKP, which means that our implementation, we managed to flatten the curve and we managed to bring down the figures from 3 figures to 2 figures. And today, the 2 digits, this is among the lowest that we ever achieved, that is 16 cases. Out of the 16 cases, 3 are imported cases. That means infected overseas, not locally. So local infection, local transmissions, 13 cases. Of the 13 cases, 9 involve foreign workers. And then we have 4 local transmission from local cases for warga negara. So we have been doing very well. And because of the balance in terms of the economic sector, we have allowed the economic sector and we have introduced the CMCO on the May 4th. And today we have seen whatever we have seen today is the results of what we planned 14 days ago. So we hope that we can continue to have a low figure, double-digit figure, and hopefully with that we can able to bring down the local transmission as fast as even as good as possible. But if you were to look into our strategy of
CMCO, it is not an exit strategy. It is still a PKP or MCO. What we did is we easing the movement restriction or movement order. So what is important, the 6 exit strategy that has been identified, the criteria have been identified, we embrace the 6 criteria and put into practice, even though we have not planned for the exit strategy yet. Number 1, border control. We tighten our border control further, which means, all foreigners coming to the country, we deny entry. And the locals coming back from overseas, the Malaysian returnees, we make sure that we quarantine them for 14 days, and we also swab them. That is one. Second is that we continue to monitor the cumulative cases as well as the daily in terms of infectivity potential cases, kau boleh jangkitan cases 1,410 today. So we hope that we can contain, because these are the local transmission. So our policy in the country is that any positive cases we will admit and isolate them in our hospital. So we manage to contain them in our hospital. So we will continue to do that and make sure that make sure that the cases we can actually contain and break the chain of infection. Third is that our healthcare facilities. Now we look into the healthcare facilities, for example, the utilization of ventilators, only 3 patients today, and the utilization of ICUs is becoming less, and our COVID wards is almost empty now. This is because of the success and also the implementation of the policies we have from the public health aspect, which means we need to recognize and appreciate the public health initiative. We managed to contain acute case detection and contain the cases. Because we managed to do so, that's why you are seeing less patients in the hospital. So this is, again, I think we need to emphasize that the public health initiative and prevention is very important. And next, we look into in terms of protection of the vulnerable population. So today, we are also looking into screening the old folks' home, for example, those who have comorbidities and etc. So we continue to do that. And we'll get the census in time so that we can share with the public how many we have screened and how many positive. That's number 4. Number 5 now is very important. That is actually we are empowering the public to follow the SOP, because this is the conditional MCO. So if public can follow the SOP that we have actually given, follow the guidelines and SOP, rest assured we can bring down the cases and we can break the chain of infection. So now the onus is not only on the shoulders of Ministry of Health and the government, but to each individual in the country. They have to comply. Social compliance is important. Social discipline is important, and social responsibility. This is a responsibility for all of us to comply with the SOP that we have. If we comply, we can bring down the graph further. So whether we have the second wave or not is not up to the ministry, but it's up, the onus is on the public as well. So we need to make sure that the public can comply to all the SOP that has been given by the Ministry of Health. Last but not least, it is the empowerment of the public, empowerment of the community to make sure that they can take necessary action, awareness program, and basically to contain the transmission of the COVID-19 in the community. And these are the exit strategy which been recommended by WHO, but we are not in the exit strategy yet, but we are still in terms of easing the movement control order. Korea, we look up to Korea because of their social discipline, and despite that, they still have emergence of new clusters. So can we trust Malaysians to actually have even higher level of discipline? Well, I was informed by our Tan Sri IGP that our compliance almost about 90%. So maybe we have to focus on the 10%. So if our industry, if our supermarket comply to the SOP that's been given to the Ministry of Health, by Ministry of Health, I'm sure we can bring down the case further. But we have to make history. If we want to be successful and to break the chain of the COVID infection in this country, we have to come together as one. And if all of us put our effort, I'm sure we can do it. Malaysia boleh.
Assalamualaikum Datuk. Haris dari Malaysia Kini. Datuk, saya ada satu soalan pasal yang kes dua beradik di Perak tu. Dia salah satu kakak dia tu dikenal pasti positif COVID, dia asymptomatic. Setelah 2 bulan duduk di rumah, dia ditested positif tu bila nak kembali bekerja. Adakah KKM ada mendapati kes-kes, banyak lagi kes sebegini mana asymptomatic dan kembali bekerja bila tested baru dapat tahu? Dan boleh tak Datuk bagi latest update on berapa banyak warga asing yang telah disaring setakat ini dan pecahan warga negara? Terima kasih. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat, kalau ada 2 kes yang telah dikenal pasti positif, mungkin kes ini adalah kes sporadik dan kita dapat kesan sebab dia menjalankan ujian sebelum kembali bekerja. Jadi kepatuhan kilang tersebut ataupun individu tersebut menjalankan saringan adalah baik sebab kita dapat kenal pasti kes-kes yang sporadik. Dan sporadik tak ramai, tapi sekarang ini semakin berkurangan. Tadi saya dah bentangkan daripada kes epic ke-13 dengan sekarang ni dah kes-kes sporadik semakin berkurangan. Jadi kita akan perluaskan lagi pengesanan kes-kes sporadik iaitu di klinik-klinik sentinel kita di seluruh negara. Yang itu kita akan memantau dan kita harap kita dapat kesan mereka pada peringkat yang awal. Jadi polisi ataupun dasar kerajaan untuk memastikan kalau syarikat mereka nak menjalankan ujian COVID-19 contohnya untuk pekerja-pekerja mereka dialu-alukan. Tapi itu inisiatif syarikat tersebut. Dan kalau boleh mereka kesan kes-kes positif, jadi kita boleh asingkan dan kita boleh beri rawatan. Dan kalau kita lihat saringan yang dilaksanakan, yang kes-kes yang positif pun 0.1%, 0.2%. Jadi kalau kita laksanakan 1,000 kes, jadi kes yang positif adalah sangat rendah. Jadi kita sangat berkurangan. Jadi kita harap dengan saringan kita akan sentiasa menjalankan usaha kita dalam menyaringkan surveillance kita, iaitu kes-kes ID, kes-kes SARI, kes-kes healthcare workers contohnya kita juga mensaring, dan juga mereka yang sebelum menjalani pembedahan, dan kita juga akan melaksanakan saringan dan ujian kes COVID-19. Jadi yang tu yang pertama. Yang kedua, warga asing yang telah bukan warga negara yang telah disaring setakat ini ialah 25,156 individu yang positif ialah 1,211 kes yang positif, iaitu bersamaan dengan 4.8%. Dan daripada jumlah tersebut dalam rawatan di hospital ada sejumlah 495 iaitu 40.9%. Dan ada 3 kes sedang dirawat di ICU iaitu 0.6%, dan mereka yang telah pulih sepenuhnya ialah 712 bersamaan dengan 58.8%, dan juga melibatkan 4 kematian bukan warga negara setakat ini. Assalamualaikum Datuk. Saya Azizul daripada Malaysia KZ. Sebelum ini doktor kata ada proses kuarantin selama 14 hari yang dikenakan kepada pelajar daripada Sabah nak ke Semenanjung dan Semenanjung ke Sabah kan. Adakah prosedur sama dikenakan kepada mana-mana penumpang domestik di negara ini Datuk? Terima kasih. Setakat ini kalau di Semenanjung memang tak ada kuarantin 14 hari sebab kawasan yang sama. Tetapi mereka yang ke Sabah dan Sarawak ada kuarantin 14 hari. Jadi kuarantin 14 hari di Kuching contohnya ataupun di Kota Kinabalu. Dan mereka akan kuarantin untuk 14 hari dan sampel akan diambil. Kalau tak ada negatif barulah dibenarkan pulang ke kawasan mereka. Salah satu sebab ialah dia tertumpu di Kuching. Jadi kalau mereka kembali ke bahagian ataupun ke rumah mereka di kawasan pendalaman, jadi mungkin kalau kes positif ataupun ada gejala rawatan, mungkin logistik susah untuk mereka dapatkan rawatan untuk datang ke Kuching. Jadi apa yang mereka laksanakan semua di Bandar Kuching dulu dan juga di Kota Kinabalu. Jadi di Semenanjung kita tak ada kuarantin. Datuk DG, there's a condition where some of the people
bringing their children to clinic kesihatan, then there are a lot of people like patients and families in the clinic kesihatan which has some limited space and they didn't aware and practice social distancing. So can Datuk maybe give some advice regarding to this problem? Thank you. Okay, there are 3 areas that we are looking seriously now, and this is exactly what we has been advised by the team from China. Looking into number 1, the transport. How can we make sure that the compliance of the public and follow our SOP and social distancing using public transport? Second is the healthcare facilities. As you know, in our healthcare facilities, the Ministry of Health, whether it's a clinic or hospital, congested all the time. Now we are looking into how we can introduce the appointment, for example, staggered appointment, and make sure that we only see the patient when it's time. And those patients comes to the hospital or clinic, they have to wait in their car first. So when the appointment is being called, then only they come in. So we are trying to look into a lot of ideas and innovation to make sure that we comply to the SOP that we have. Particularly in the Ministry of Health. We already started in a clinic, for example, virtual clinic, and we also have services. You don't come to our hospital to collect medicine, we deliver the medicine to you. Now we are looking at services. Can we deliver some of the services? For example, maternal and child health, we provide postnatal care to the home over the last how many decades we have been doing it. Now, can other services, stroke patient and etc., instead of they coming to us, we are going to them. So this is another concept that we're trying to introduce in the Ministry of Health. We are looking into various ways to improve in terms of our services and then bringing the services back to the community. And this is important. Then we can reduce the congestion in the hospital, and congestion. If you can reduce the congestion, then you can introduce the social distancing in the hospital. So we are looking into it seriously at all levels. So we hope that we will come up with a new system in place for the clinic and the hospital. Terima kasih Datuk. Baik, soalan terakhir daripada kami. Okey, dipercayai labor room di Hospital Teluk Intan telah dijangkiti seorang pesakit yang nak bersalin COVID-19. Adakah ia benar? Jika benar, persoalannya bagaimana dengan mereka, terutamanya penduduk setempat yang mahu menggunakan labor room dan perkhidmatan bersalin di hospital tersebut? Apakah langkah pihak Kementerian Kesihatan dan pengurusan pihak Hospital Teluk Intan sendiri bagi memastikan keadaan dan keselamatan pesakit dan juga petugas KKM itu terjamin? Terima kasih Datuk. Jadi saya dah maklumkan yang pesakit-pesakit di Kementerian Kesihatan yang ingin menjalani pembedahan, kita akan menjalankan saringan. Jadi itu satu inisiatif kita untuk menjalankan saringan, dan kes yang positif pun tak banyak, iaitu lebih kurang 0.01%. Jadi apa yang penting ialah untuk warga Kementerian Kesihatan yang menjalankan perkhidmatan tersebut, sama ada pembedahan ataupun conduct the delivery dan sebagainya, mereka kena ambil inisiatif iaitu universal protection. Jadi kita akan, sebelum, walaupun kita tak tahu pesakit itu COVID positif ke tidak, kita akan pakai PPE, pakai mask dan juga face shield yang kita gunakan. Jadi kita mengambil langkah-langkah pencegahan dulu walaupun tak ada keputusan COVID-19. Sebagaimana kita laksanakan setakat ni, kalau pasien contohnya ada HIV ke hepatitis C, kita tak tahu sebab kes kecemasan. Tetapi langkah-langkah pencegahan tu, universal protection tu kita kena amalkan, iaitu untuk pastikan kita tidak dijangkiti. Dan kalau ada kes yang positif yang kita telah kenal pasti, kita akan pastikan lepas kes itu telah dijalankan pembedahan ataupun perkhidmatan telah diberi, kita akan nyah cemar dan nyah kuman Dewan Bedah contohnya. Jadi kita akan bersihkan, dan juga kita yang mereka ada ambil langkah-langkah universal health protection tu, itu tak apa. Tapi mereka yang tak mengambil langkah-langkah pencegahan ataupun universal protection, kita akan swab mereka dan diuji untuk COVID-19. Jadi kita telah ada sistem dalam hospital untuk kita menjalankan kes-kes yang barangkali ada positif untuk COVID-19. Apa yang penting ialah kita lihat COVID-19 akan berada dalam masyarakat kita dalam tempoh yang lama. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun.
Tapi apa yang penting kepada warga Kementerian Kesihatan ialah mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menggunakan pakaian PPE sebelum kita melaksanakan sebarang prosedur untuk pesakit tersebut. Jadi inilah yang telah kita sarankan kepada semua warga Kementerian Kesihatan yang berisiko apabila mereka menjalankan pembedahan dan juga merawat pesakit di klinik ataupun di hospital. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.